Selamat Sahih Jenama dipercayai berita perdana edisi Isnin 19 Oktober. Saya Fatil Hidayat Ghazali. Dan saya Hazel Desmond. Kita ikuti paparan utama malam ini. Bekalan air mula pulih di Lembah Kelang. Jangkaan pulih secara berperingkat selepas tempoh 24 jam. DKPD penjara Kepayan dan kuartus kaki tangan kampung Matambai mulai tengah malam ini hingga 2 November. Assalamualaikum, salam sejahtera. Penduduk Lembah Kelang sekali lagi diuji apabila kira-kira lebih 1 juta pengguna terjejas akibat pencemaran sumber air mentah sejak tengah malam tadi. Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man menjelaskan bekalan air dijangka pulih secara berperingkat dalam tempoh 24 jam lagi. Menurut Air Selangor, loji rawatan air LRA Rantau Panjang dihenti tugas kira-kira pukul 12.30 pagi tadi susulan pencemaran bau pada muka sauk loji berkenaan. Siasatan awal yang dilakukan oleh pihak pakar Air Selangor telah dapat dikesan bau seperti sebelum ini, iaitu bau solvent yang walaupun punca sebenar kita masih lagi siasat, tetapi berdasarkan kajian awal kita mendapati ia berbau solvent. Datuk Seri Tuan Ibrahim yang meninjau loji berkenaan dimaklumkan kadar pencairan di Sungai Selangor ditingkatkan dengan melepaskan horas 600 sebanyak 285 juta liter sehari serta mengepam air kolam alternatif. Manakala LRA Sungai Selangor fasa 1, 2 dan 3 dihentikan operasinya pada pukul 2 pagi selepas pencemaran bau dikesan di muka sauknya. Mengulas lanjut insiden pencemaran air yang menjejaskan lebih 1 juta akaun pengguna itu, Datuk Seri Tuan Ibrahim berkata Kementerian Alam Sekitar sedang menjalankan siasatan dan pemantauan 24 jam yang diteruskan di beberapa kawasan yang sudah dikenal pasti. Beliau memberi amaran tindakan tegas akan dikenakan kepada pihak yang bertanggungjawab. Siasatan sebelum ini mendapati modus operandi mereka yang terlibat ialah melupuskan bahan tercemar ke sungai pada hujung minggu atau pada waktu tengah malam sehingga awal pagi. Cuma bagi kita ialah kita dari segi kementerian kita akan tingkatkan keupayaan kaki tangan, peralatan dan sistem dengan itu dia usaha. Yang keduanya kita fikir apa alternatif, sebab kalau insiden yang berlaku sekurang kita ada alternatif, tapi dia bukan masa sekejap lah, dia akan masa 2-3 tahun untuk siapkan satu taps. Dia bukan dalam waktu yang singkat, tetapi usaha ke arah itu telah pun kita mulakan, insyaAllah. Kementerian juga turut mempertimbang pemberian anugerah dan sumbangan kepada mereka yang melaporkan sebarang aktiviti pencemaran yang berlaku. Bagi memastikan bekalan air pengguna tidak lagi terjejas dengan kejadian seumpama ini, Kementerian Alam Sekitar dan Air giat melaksanakan langkah alternatif melalui projek takungan air pinggiran sungai TAPS. Takungan air pinggiran sungai. Berarti kalau sekiranya berlaku pencemaran pada sumber utama kita akan terus stop, kita ambil pada tap kita. Berarti bekal air kepada pengguna tak terjejas lah. Jadi tap ini dah ada beberapa yang kita buat, tapi dalam perancangan RMK12 tu kita akan perbanyakkan. Maknanya bila berlaku pencemaran, kita stop, kita ada alternatif air. Itu yang untuk jangka panjang kementerian.
TAPS akan dilaksanakan di 4 negeri iaitu Melaka, Kedah, Johor dan Negeri Sembilan dalam usaha memperbanyak takungan air negara bagi mendepani musim kemarau. Katanya tahap penyimpanan air terutama di Selangor perlu ditingkatkan kepada 20% daripada hanya 1% ketika ini. 865 kes baharu positif COVID-19 dilaporkan setakat 12 tengah hari tadi menjadikan jumlah kumulatif kes sebanyak 21,363 kes. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, daripada jumlah itu 858 kes merupakan penularan dalam negara. Daripada 858 kes penularan di dalam negara, 767 kes adalah warga negara Malaysia dan 91 kes adalah bukan warga negara. Daripada 858 kes penularan di dalam negara, 5 kes merupakan pengunjung yang pulang dari negeri Sabah yang menjadikan jumlah kes dilaporkan mempunyai sejarah perjalanan ke Sabah sejak 20 September 2020 adalah sebanyak 448 kes. 7 kes import yang dilaporkan melibatkan 3 warga negara dan 4 bukan warga negara. Sabah terus mencatat jumlah kes tertinggi iaitu 643 kes, diikuti Selangor 101 kes, wilayah Persekutuan Labuan 34 kes, Pulau Pinang 26 kes dan Perak 18 kes. 16 kes turut dicatat di Melaka, 6 kes di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan 4 kes di Negeri Sembilan. Masing-masing 3 kes dilaporkan di Kedah dan wilayah Persekutuan Putrajaya, 2 kes di Johor dan 1 kes di Pahang serta Terengganu. Dalam pada itu, Tan Sri Dr. Nur Hisham turut memaklumkan 2 kluster baharu dikenal pasti. Kluster hentian di Selangor dan kluster Bukit di Melaka. Kluster baru ini melibatkan daerah Hulu Langat di negeri Selangor. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke 18,664 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala pada 15 Oktober 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh. Saringan kontak rapat telah mengenal pasti 6 lagi kes positif COVID-19. 127 individu daripada kluster ini telah disaring. 7 positif dan 120 individu lain masih menunggu keputusan. Dalam pada itu, kluster Bukit melibatkan Melaka Tengah, Alur Gajah dan Jasin di Melaka pula dikenal pasti hasil saringan individu bergejala pada 13 Oktober lalu. Kes indeks bagi kluster ini adalah kes ke-17,531. 89 individu telah disaring, 15 daripadanya didapati positif, 73 negatif, manakala seorang masih menunggu keputusan. Dalam pada itu, kes pulih ialah 455 kes menjadikan jumlah kumulatif kes pulih 13,717 kes atau 64.2% daripada jumlah keseluruhan. Pecahan kes yang telah pulih daripada jangkitan COVID-19 mengikut negeri adalah seperti berikut. Sabah 226 kes, Selangor 107 kes, Kedah 97 kes, Johor 13, Terengganu 5, Negeri Sembilan 3, Sarawak 2 kes, Pahang 1 dan wilayah Persekutuan Labuan 1 kes. 3 kes kematian turut dilaporkan di Sabah melibatkan 2 lelaki dan seorang wanita menjadikan jumlah keseluruhannya 190 kes. Berikut data terkini COVID-19 diikuti kes positif harian mengikut negeri-negeri.
Berikutan perkembangan semasa COVID-19 di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya, Hospital Sungai Buloh kini diaktifkan semula sebagai pusat kuarantin dan rawatan berisiko rendah. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba menjelaskan, Institut Latihan Kementerian Kesihatan ILKKM dan Pusat Kawalan Kusta Negara di Sungai Buloh diaktifkan bermula hari ini untuk tujuan berkenaan. Jelas beliau, kedua-dua pusat tersebut boleh menempatkan 1,200 pesakit pada satu-satu masa. Ketika ini, seramai 230 pesakit dirawat di ward Hospital Sungai Buloh, 411 di Pusat Kawalan Kusta Negara dan 44 di ILKKM di Sungai Buloh. Kes tahap 1, 2 dan 3, kita letakkan mereka di pusat kuarantin dan rawatan risiko rendah seperti di ILKKM Sungai Buloh, di samping di Pusat Kusta Kebangsaan Negara yang meletakkan kes-kes COVID yang dikategori sebagai orang kena tuduh ataupun parti, dan kes-kes yang tahap 4 dan 5 ataupun 3 yang mempunyai gejala kita letakkan di ward Hospital Sungai Buloh. Beliau mengadakan lawatan ke Institut Latihan KKM di Sungai Buloh. KKM juga telah mengagihkan seramai 1,634 petugas kesihatan di seluruh negara. 1.7 bilion ringgit telah diperuntukkan bagi memerangi penularan COVID-19 sejak Februari lalu. Ini termasuk agihan 1 bilion ringgit kepada Kementerian Kesihatan, 250 juta ringgit kepada Agensi Pengurusan Bencana Negara NATMA dan 247 juta ringgit kepada Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Kewangan dalam satu kenyataan memaklumkan kerajaan bersedia menambah peruntukan sekiranya perlu bagi memenuhi keperluan petugas barisan hadapan. Berikutan gelombang terbaru yang melanda Sabah, peruntukan tambahan berjumlah 44 juta ringgit turut disalurkan kepada KKM untuk mengukuhkan barisan hadapan kesihatan negeri. Ia meliputi penambahan peralatan pelindungan diri, bekalan perubatan dan kelengkapan perubatan. Majlis Keselamatan Negara MKN turut meluluskan peruntukan tambahan 50 juta ringgit kepada NATMA untuk menyokong usaha menangani penularan wabak tersebut. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menjelaskan pihaknya mengambil maklum aduan dan cadangan daripada rakyat berhubung Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Selangor yang didakwa longgar. Beliau memaklumkan penilaian sedang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan dengan meneliti segala aspek sebelum keputusan mengenainya dimaklumkan dalam masa terdekat. PKPD dilaksanakan bermakna setiap individu tidak boleh keluar daripada rumah masing-masing. Makanan mesti dihantar ke setiap rumah. Yang pertama. Yang kedua, dari segi sektor ekonomi juga ditutup. Peniaga-peniaga tidak dibenarkan berniaga. Apabila saya sebut peniaga, ramai orang kata, oh ini nak melindungi peniaga lah, token-token besar. Tidak. Apabila kita sebut peniaga, ada peniaga yang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Dan susulan peningkatan kes positif COVID-19 di Sabah, Datuk Seri Ismail Sabri mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. PKPD akan dilaksana di penjara Kepayan dan kuartus anggota pegawai di Kampung Matambai, Kota Kinabalu bermula 20 Oktober hingga 2 November 2020. Jelasnya pelaksanaan PKPD di kawasan berkenaan adalah atas nasihat Kementerian Kesihatan. Pelaksanaan itu bagi membolehkan pergerakan keluar masuk di kawasan tersebut dapat dikawal dan memudahkan pelaksanaan ujian saringan COVID-19. Jumlah keseluruhan individu yang terlibat adalah seramai 3,511 orang, merangkumi 2,914 banduan dan 597 staf penjara. Barang-barang keperluan makanan akan diagihkan oleh Kerajaan Negeri Sabah yang akan dikoordinasi oleh Pusat Kawalan Operasi Bencana Negeri.
Mengulas mengenai keperluan untuk melaksanakan PKPD di seluruh Sabah, beliau menjelaskan ketika ini ia hanya dilakukan di lokasi tersebut yang berisiko tinggi memandangkan keluasan daerah di negeri itu. Sindiket tipu pelaburan tidak wujud dengan deposit RM2 juta tumpas. Laporannya seketika nanti. Anda masih bersama Berita Perdana. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin memulakan tugas beliau hari ini dengan mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi mengenai kesan pandemik COVID-19 terhadap ekonomi negeri Johor. Beliau kembali memasuki pejabat setelah selesai menjalani kuarantin kendiri selama 14 hari di rumah Jumaat lepas. Menerusi laman Facebook Perdana Menteri, antara yang dibincangkan termasuk cadangan penubuhan pasukan petugas khas bagi mengumpul data dan statistik rakyat Johor yang bekerja di Singapura. Turut disentuh keperluan membuka semula sempadan Johor dan Singapura serta permohonan pembiayaan oleh Kerajaan Negeri Johor bagi melonjakkan semula industri pelancongan. Mesyuarat secara sidang video itu turut disertai Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, Menteri Keuangan Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Mustafa Muhammad, Menteri Besar Johor Datuk Hasni Muhammad serta pegawai-pegawai kanan bahagian perancangan ekonomi negeri Johor. Perdana Menteri seterusnya mempengerusikan sidang khas MKN bagi membincangkan situasi terkini COVID-19 di Sabah dan Lembah Kelang serta pengukuhan kawalan penularan jangkitan. Kesemua perkara akan diteliti semula pada mesyuarat khas teknikal menteri berhubung perintah kawalan pergerakan sebelum diputuskan. Cabaran pandemik COVID-19 dan perubahan iklim memaksa Malaysia memikirkan semula agenda pembangunan mampan negara. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata seperti negara lain, pembangunan mampan melalui pendekatan teknologi hijau digerakkan. Antaranya melalui pengurusan sumber air negara secara lestari. Sasaran pencapaian keseluruhan Indeks Prestasi Utama Nasional adalah menyediakan 99% liputan bekalan air. Usaha pengurusan air secara lestari itu mampu menggerakkan hala tuju pembangunan negara membabitkan rancangan ketahanan iklim dan rendah karbon. The impact of climate change on water resources alter the availability, quantity and quality of water supply cycle while contributing to extreme weather causing long drought and extreme flood disaster. This will affect the capacity to meet water demand and the implementation of water infrastructure projects. As a way forward, the government has planned to explore other alternatives or unconventional water resources such as groundwater abstraction, rainwater harvesting or even stormwater harvesting using off-river storages and coastal reservoirs. Beliau merasmikan persidangan dan pameran teknologi hijau dan produk Eco Antarabangsa iGEM 2020 secara maya di Putrajaya. iGEM anjuran bersama Kementerian Alam Sekitar dan Air KASA dan Malaysian Green Technology and Climate Change Centre MGTC. Tambahnya, KASA ketika ini sedang menerajui Pelan Persekitaran Mampan di Malaysia. Sasaran dan petunjuk hala tuju hijau dan mampan itu bermula tahun ini hingga 2030. Selain itu, Pelan Induk Teknologi Hijau GTMP yang dilancarkan pada 2017 sudah menyediakan garis panduan pendekatan pembangunan teknologi hijau sehingga 2030. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama bagi kawasan perairan yang bertanda kuning dan amaran ini berkuat kuasa sehingga ke 22 Oktober 2020. Diramalkan ketinggian ombak boleh mencecah sehingga 3.5 meter berserta kelajuan angin yang boleh mencapai sehingga 50 km per jam di kawasan perairan yang berkenaan. Keadaan ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil, sukan dan juga rekreasi laut
termasuk aktiviti perkapalan dan juga aktiviti menangkap ikan. Menerusi paparan imej radar semasa, dapat diperhatikan di Semenanjung Malaysia, hujan dari buk petir kini berlaku di kawasan pedalaman negeri Pantai Barat Semenanjung, termasuk di kawasan pedalaman negeri Kelantan dan juga negeri Pahang. Diramalkan keadaan ini akan berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Selain itu, dijangkakan hujan dari buk petir berpotensi untuk berlaku di sekitar kawasan pesisiran Pantai Barat negeri Pantai Barat Semenanjung menjelang awal pagi nanti. Sementara itu, bagi negeri Sabah, Met Malaysia turut mengeluarkan amaran cuaca peringkat waspada melibatkan kawasan yang bertanda kuning iaitu bahagian Kudat, bahagian Pantai Barat, pedalaman, Sandakan dan juga termasuk di wilayah Persekutuan Labuan. Amaran ini pula berkuat kuasa sehingga ke hari esok. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada berikutan hujan lebat dan juga angin kencang dijangkakan boleh berlaku di kawasan yang terbabit dalam tempoh amaran ini berkuat kuasa. Jika diperhatikan melalui paparan imej radar semasa, hujan dari buk petir kini berlaku di sekitar kawasan perairan negeri Sabah dan dijangkakan ianya akan memasuki ke bahagian Pantai Barat, pedalaman wilayah Persekutuan Labuan dan juga Sandakan dalam sedikit masa lagi. Manakala di negeri Sarawak, hujan dari buk petir kini berlaku di hampir kesemua bahagian di negeri berkenaan. Namun keadaan ini diramalkan akan mula beransur reda pada lewat malam nanti. Sekian sahaja info cuaca pada malam ini. Saya Azirah Samsudin. Assalamualaikum. Satu sindiket pelaburan yang tidak wujud dikenali sebagai Barclays Private Investment Project BPIP berjaya dilumpuhkan polis. Ia susulan penahanan seorang wanita berusia 54 tahun dalam serbuan di kondominium Bukit Idaman Selayang pada Jumaat lepas. Malah sindiket dipercayai memperoleh RM2 juta deposit daripada hasil menipu orang awam. Ketua Polis Daerah Gombak ACP Arifai Tarawih berkata polis merampas pelbagai dokumen palsu digunakan untuk meyakinkan mangsa sejak tahun 2015. Pelaburan ini mudah, MO dia mengajak orang ramai untuk melabur dalam satu pelaburan yang dikenali sebagai Pelaburan Barclays Private Investment Project ataupun BPIP. Okey. Pelaburan ini kita diajak seseorang itu untuk join, mudah saja melalui WhatsApp group dan meminta orang ramai untuk join melalui leader-leader dan sub-leader dan seterusnya, mengajak orang ramai lagi macam upline dan downline jugalah dan dapat. Okey, apa yang dijanjikan ialah apabila seorang itu melabur sebanyak RM100, dia akan dapat pulangan lebih kurang RM1 juta. Polis kini sedang memburu Lukman Hakim Abdullah, 53 tahun yang disyaki pengasas syarikat pelaburan berkenaan dan seorang lagi wanita, Norlela Omar, 49 tahun. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana melakukan penipuan.
Prosiding inkuest bagi menentukan kematian remaja perempuan warga Ireland, Perancis, Nora Ann Corinne di Mahkamah Coroner Seremban ditangguhkan selepas seorang saksi didapati merupakan kontak rapat kepada pesakit COVID-19. Peguam keluarga remaja itu S. Sakti Val membuat permohonan penangguhan tersebut. Bagaimanapun prosiding dijadualkan diteruskan esok dengan saksi akan memberi keterangan menerusi aplikasi Zoom. Mahkamah juga memaklumkan bahawa sebarang perkembangan prosiding akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Esok, 3 saksi daripada polis Diraja Malaysia bakal memberi keterangan menerusi aplikasi Zoom di hadapan Coroner Maimunah Aid. Setakat ini seramai 19 saksi telah dipanggil. Polis berjaya menyelesaikan kes samun melibatkan wang tunai berjumlah 1.6 juta ringgit. Menurut Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Saiful Azli Kamarudin, 3 suspek berusia lingkungan 31 hingga 42 tahun ditahan. Turut dirampas telefon bimbit, barang kemas, wang tunai dan jongkong emas serta kereta. Siasatan mendapati ketiga-tiga pelaku yang terdiri daripada pelajar dan penganggur tidak mempunyai jenayah lampau. Apabila telah buat interogasi terhadap soal siasat terhadap suspek-suspek tersebut, kita telah dapat merampas beberapa jenis telefon, wang tunai sebanyak 1.03 juta dan juga beberapa ketolan emas, gold bar dan barangan kemas, dan juga kami telah merampas kereta suspek yang mana hasil daripada rombakan tadi dia bayar kereta dia tunai habis. Pihaknya akan melengkapkan kertas siasatan dan akan menyerahkannya kepada Peguam Negara untuk tindakan lanjut. Hospital Medan ATM di Tawau, Sabah dijangka beroperasi esok. Paparan lanjut selepas ini. Kementerian Wilayah Persekutuan mengambil tindakan proaktif melakukan proses sanitasi di Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Putrajaya kerana menjadi tumpuan orang awam untuk berurusan. Menterinya Tan Sri Anwar Musa menegaskan proses sanitasi perlu dilakukan dengan kerap bagi melindungi kaki tangan awam serta orang ramai. Laporan Delilah Kadir. Program ini merupakan inisiatif Wilayah Prihatin Kementerian Wilayah Persekutuan bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan warga wilayah persekutuan. Proses sanitasi ini meliputi kerja-kerja disinfeksi di kawasan-kawasan luar bangunan dan juga tempat-tempat awam di sekitar Presiden 4 Putrajaya. Operasi sanitasi disertai 55 anggota dan pegawai Perbadanan Putrajaya, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Pejabat Kesihatan Daerah, SW Corp dan Alam Flora. Manakala 4 kawasan luar yang disanitasi membabitkan Kementerian Pembangunan Luar Bandar, Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan dan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Dalam masa sama, Tan Sri Anwar Musa mahu setiap badan bukan kerajaan atau agensi lain menjadikan pembersihan dan sanitasi ini sebagai rutin. Maka bagi agensi-agensi juga, terutama pihak berkuasa tempatan dengan dibantu oleh agensi-agensi lain seperti Bomba, Alam Flora dan sebagainya, jadikan ini sebahagian daripada kita punya rutin program sepanjang masa. Beliau berkata demikian selepas program operasi sanitasi awam di Presiden 4 Putrajaya. Operasi ini merupakan kesinambungan daripada sanitasi awam yang dilaksanakan di Putrajaya dan akan diteruskan di beberapa kawasan awam lain secara berjadual meliputi kawasan komersil, kemudahan awam, perumahan dan bangunan kerajaan sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Putrajaya. Delilah Kadir, Berita RTM.
Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS Datuk Dr. Christina Rundi menegaskan pusat rawatan atau ward tambahan bagi menampung pesakit COVID-19 telah dibuka di 15 buah daerah. Kini terdapat 4,174 katil di pusat rawatan luar hospital. Terbaharu Dewan Masyarakat Tambunan dengan kapasiti 58 katil dan Pusat Kebudayaan Pinampang yang memuatkan 87 katil. Dalam kenyataannya, Datuk Dr. Christina memaklumkan bahawa bagi memastikan pengurusan pesakit COVID-19 yang lebih efisien, pihaknya membuat penilaian terhadap pesakit bagi menentukan tempat rawatan yang sesuai sekaligus proses kemasukan ward berjalan lancar. Jaminan itu juga berikutan terdapat beberapa aduan pesakit terpaksa menunggu lama sebelum dibawa ke pusat penilaian. Bagi pesakit yang berada pada tahap 1 dan 2 pula, mereka dirawat di pusat rawatan. Manakala pesakit yang berada pada tahap 3, 4 dan 5 akan dimasukkan ke ward hospital. 16 daerah diisytiharkan zon merah, 8 daerah lagi merupakan zon kuning, manakala 2 daerah kekal hijau iaitu Nabawan dan Tonggot. Persiapan Kompleks Ward Hospital Medan Angkatan Tentera Malaysia HMATM di Tawau Sabah dijangka beroperasi esok dan kini sedang giat disiapkan. Ia bagi menampung pesakit yang bukan dikategorikan sebagai pesakit COVID-19. Persediaan melibatkan 10 pegawai perubatan dan 61 anggota lain-lain pangkat sokongan perubatan. Perkembangan 80% susun atur siap dan susun atur peralatan perubatan selesai dilaksanakan bagi membolehkan pengoperasian ward HMATM. Sektor kesihatan kini berdepan persekitaran mencabar dari segi keperluan pengguna, kemunculan risiko penyakit baharu serta perubahan dalam teknologi perubatan. Jelas Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin menyedari kepentingan itu. 154 hospital kerajaan, 1,090 klinik kesihatan, 1,791 klinik desa dan 343 klinik komuniti disedia kerajaan sehingga 2018 bagi kemudahan masyarakat memperoleh rawatan kesihatan. Bagi memastikan keamanan serta keselamatan negara, terdapat 1,486 balai polis dan 316 balai bomba pada 2019. Statistik jenayah juga direkod bertambah baik dengan penurunan bilangan jenayah harta benda sebanyak 6.7% pada 2019 iaitu 66,967 kes berbanding tahun sebelumnya sebanyak 71,760 kes. Dapatan berkenaan antara yang dimuatkan dalam penerbitan My Local Stats 2019 yang dilancarkan pagi tadi. Buat julung kalinya juga, My Local Stats 2019 diterbitkan untuk setiap daerah pentadbiran yang keseluruhannya berjumlah 160 termasuk wilayah persekutuan dan Perlis. Penerbitan bagi setiap daerah yang mengandungi 101 jadual statistik itu turut memuatkan pelbagai statistik. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM berharap proses kelulusan bagi infrastruktur telekomunikasi di peringkat negeri dapat disegerakan dan berjalan lancar. Pengerusinya Dr. Fadlullah Suhaimi Malik berkata kerjasama kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan amat penting bagi memudahkan proses pemasangannya. Proses satu negeri ke satu negeri mungkin berbeza. Jadi bila ia berbeza, nombor satu, jangka masa yang diperlukan untuk kelulusan pun juga akan berbeza. Jadi kerana dalam telekomunikasi, kekangan bukan pada pelaburan, kekangan adalah kepada kelulusan. Jadi pihak negeri kalau kelulusan cepat, cepatlah pelaburannya turun
ke negeri tersebut. Jadi itulah cabaran kami yang utama. Langkah berkenaan juga bagi mencapai objektif Pelan Tindakan Jalinan Digital Negara Jendela dalam menyediakan perkhidmatan jalur lebar yang menyeluruh dan berkualiti kepada rakyat. Beliau berkata demikian dalam temu bual eksklusif bersama RTM. Usaha kerajaan dalam pelaksanaan jendela ini bagi menambah baik komunikasi digital negara menjelang 2025. Penerbitan statistik di peringkat daerah atau tempatan berupaya menjadi input kepada agensi di negeri dan PBT untuk merancang serta membuat keputusan agenda tempatan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Mohamad berkata statistik berkenaan diperlukan dalam membuat pemantauan terhadap pencapaian agenda Mapan 2030 yang berteraskan tiada siapa yang ketinggalan. Justru My Local Stats 2019 yang diterbitkan Jabatan Perangkaan penting untuk membantu kerajaan membuat agihan sumber dengan lebih cekap dan berkesan. Dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat, pastinya memerlukan keputusan yang dibuat dengan betul serta berasaskan bukti dan fakta yang menyeluruh dan mencukupi. Penerbitan bagi My Local Stats ini sangat penting untuk memberi gambaran sebenar mengenai situasi semasa Malaysia di peringkat tempatan. Penerbitan My Local Stats 2019 mengandungi 20 bidang statistik sosioekonomi, antaranya penduduk, perumahan, guna tenaga, pendapatan dan perbelanjaan isi rumah, pendidikan dan kesihatan. Beliau berkata demikian semasa melancarkan My Local Stats 2019 secara dalam talian di Putrajaya. My Local Stats 2019 diterbitkan sempena Hari Statistik Negara 2020 yang akan disambut pada 20 Oktober bersekali dengan Hari Statistik Sedunia. Ya, dah lama tak dengar cerita olahraga negara. Mungkin rakan penyampai Ifah Hazim ada perinciannya, teruskan. Ya, Ifah, teruskan. KOM rangka kejohanan buat atlet selepas lama berehat akibat COVID-19. Persediaan Selangor FC ke Piala Malaysia terganggu. Baik, terima kasih Fatil dan juga Hazel. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kesatuan Olahraga Malaysia KOM merangka beberapa kejohanan buat atletnya selepas hampir 7 bulan menyepi tanpa sebarang pertandingan akibat COVID-19. Presidennya Datuk SM Mutu berkata ia sebagai persediaan menghadapi Sukan Olimpik Tokyo yang dijadual berlangsung pada tahun hadapan. KOM juga jadualkan 2 pertandingan untuk tahun 2020 iaitu National Under Distance Trial pada 7 hari bulan November dan Malaysia Open Athletic Championship 11 hingga 13 Disember. Ini juga tertakluk pada situasi COVID-19. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu dalam program Planet Sukan menerusi talian Skype. Datuk SM Mutu turut memaklumkan sehingga kini hanya 2 orang atlet sedang menjalani latihan dan pertandingan di luar negara. 2 atlet tersebut adalah atlet lempar cakra Muhammad Irfan Syamsuddin dan jaguh lompat tinggi Nauraj Zing Randawa. Irfan dan Nauraj yang turut terlibat dalam program Road to Tokyo masing-masing kini berkelana di Republik Czech dan Jerman. Bekas jago pecut negara Nazmiza Muhammad menggesa peminat sukan negara usah terlalu bimbang dengan situasi semasa kem pecut wanita negara yang dilihat kekurangan pelapis berpotensi pada ketika ini. Program-program pembangunan sedang giat dijalankan dan berada di landasan yang tepat untuk melahirkan lebih ramai pelapis muda berbakat. Bekas pemenang pingat emas acara 100 dan 200 meter Sukan SEA Hanoi 2003 itu menjelaskan sekolah-sekolah sukan seluruh negara termasuk Sekolah Sukan Tunku Mahkota Ismail dan Sekolah Sukan Bukit Jalil mempunyai ramai pelapis muda berpotensi yang mampu diketengahkan tidak lama lagi.
Dia orang mengikuti fasa-fasa latihan yang mengikut dia punya usia, kematangan beliau atlet tersebut. Jadi kita tak nak dia terlalu cepat peak pada usia yang begitu awal. Jadi ikut pool tu ada. Cuma mungkin dalam masa 2 ataupun 3 tahun lagi kita akan ada satu fasa besar dalam atlet wanita. Untuk rekod, hanya Azrin Nabila Alias menjadi wakil tunggal atlet pecut wanita mengikuti kem latihan kebangsaan. Ia selepas Ratu Pecut Zaidatul Husniah Zulkifli masih dalam proses pemulihan daripada kecederaan. Catatan masa terbaik kebangsaan 11.50 saat yang dicipta J. Shanti pada Prasukan C 1993 sehingga kini masih belum berjaya dipecahkan mana-mana atlet wanita termasuk Zaidatul Husniah. Sementara itu, ketika diminta mengulas mengenai kem pecut lelaki negara yang kini dibimbing pengarah teknikal Kesatuan Olahraga Malaysia, Dwayne Miller, Nasmizan menganggap ia sebagai satu langkah yang baik. Namun, ujarnya kepakaran jurulatih tempatan yang berjaya menjadikan Malaysia digeruni kuasa besar termasuk Thailand dan Filipina tidak boleh dipandang rendah. Ini dibuktikan Muhammad Qasim yang berjaya melahirkan jago pecut, Khairul Hafiz Jantan dan Muhammad Haikal Hanafi yang masing-masing memenangi pinggan emas acara 100 meter Sukan C 2017 dan 2019. Kami dari segi khusus kejurulatihan yang dikendalikan oleh Kesatuan Olahraga Malaysia dengan kerjasama Majlis Sukan Negara, saya rasa benda tu diterapkan dari segi sains sukan. Saya rasa benda ni sedikit sebanyak membantu knowledge kepada kita punya jurulatih tempat tanah yang mana setanding, mana silibus yang dia ajar adalah mengikut yang standard IWF. Itu sekarang ni dah tukar ke jadi World Athletic lah. Perancangan pasukan bola sepak Selangor FC mengadakan kem latihan di luar Lembah Kelang untuk persiapan saingan Piala Malaysia 2020 tidak dapat dilaksanakan. Ia selepas Polis Diraja Malaysia menolak permohonan mereka untuk merentas negeri susulan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB yang bermula sejak Rabu lalu. Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Selangor FAS, Dr. Johan Kamal Hamidun berkata, gergasi merah yang sepatutnya bertolak ke Gambang Pahang esok untuk persiapan Piala Malaysia yang bermula 6 November namun terpaksa ditangguh susulan kegagalan mendapatkan kebenaran rentas negeri. Kebenaran untuk rentas negeri dibenarkan untuk tujuan kecemasan dan tujuan kerja. Dan bagi kami, bola sepak adalah sukan profesional dan kami adalah badan profesional yang bermain bola sepak. Jadi bola sepak tu adalah kerja kami. So kerana kita tidak boleh melakukan latihan secara kontak dalam Lembah Kelang ataupun dalam Selangor, kita tak boleh buat kerja kita kat sini. So kita memohon untuk merentas negeri so that kita boleh buat kerja kita di luar. Dan bila kita buat kerja di luar, kita akan buat secara training camp, iaitu dalam kuarantin lah ataupun dalam tertutup. Dalam pada itu, FAS tekad mengadakan perbincangan dengan pihak Malaysian Football League MFL dan Kementerian Belia dan Sukan KBS supaya dapat menyelesaikan perkara ini secepat mungkin agar mereka dapat membuat persiapan. Kita akan menulis semula kepada pihak MFL dan juga pihak KBS lah bagaimana kita boleh dapat kebenaran ini, kerana benda ini bukan saja akan memberi kesan kepada latihan kita di luar, tetapi bayangkan bila Piala Malaysia bermula nanti 6 November, bagaimana Selangor nak main away kalau tak boleh keluar negeri kan. Johan turut menambah jika permohonan masih tidak diterima dan terpaksa berlatih dengan SOP sedia ada, ia akan menjejaskan persiapan mereka. Bagaimanapun, beliau masih percaya MFL mampu memberi solusi terbaik dalam menyelesaikan isu ini. Berperanan menyerupai Majlis Sukan Negara tetapi khusus buat sukan elektronik, eSports Integrated merancang untuk mewujudkan liga atau kejohanan di peringkat sekolah, universiti dan nasional. Bukan sahaja untuk merancangkan industri eSports di negara ini, ia secara tidak langsung ibarat serampang dua mata, mencungkil bakat-bakat muda dalam sukan berkenaan.
Ketua Pegawai Eksekutifnya Ahmad Faris Amir memberitahu perancangan itu bagaimanapun masih di peringkat awal dan perbincangan menyeluruh akan diadakan bersama Kementerian Pendidikan ke arah merealisasikan hasrat tersebut. Dalam masa terdekat pula, pihaknya akan bermula dengan peringkat pemain pro. Jadi kita akan anjurkan kejohanan bersifat nasional, kemudian akan ada juga liga yang kita akan anjurkan, dan pada permulaan mungkin kita akan fokus pada pro player terlebih dahulu, atlet pro, dan insya-Allah dah tahun kemudian bersama Kementerian Belia dan Sukan kita akan bercakap pula dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendidikan Tinggi untuk memastikan bahawa kejohanan ini dan liga akan ada di peringkat sekolah dan juga di peringkat universiti, insya-Allah. Perancangan itu tambahnya disasar bakal disempurna dalam tempoh 3 tahun akan datang. Ahmad Faris yang ditemui di Angkasa Puri selepas menjadi tetamu Selamat Pagi Malaysia turut menjelaskan di sebalik pandemik COVID-19, pihaknya tetap dapat menjalankan aktiviti dan kejohanan seperti biasa kerana ia dijalankan secara maya. Rutin senam Kyle Burgess bertukar menjadi mimpi ngeri selepas dia bertembung dengan 2 ekor singa gunung di Utah, Amerika Syarikat. Haiwan itu yang muncul secara tiba-tiba sempat dirakamnya sebelum memuat naik di Instagram. Bagaimanapun di akhir video, haiwan itu akhirnya lari sebelum menghilangkan diri. Burgess bersyukur tiada kejadian buruk menimpa dirinya. Sebuah badan bukan kerajaan menawarkan terapi menggunakan keldai bagi mengurangkan tekanan petugas perubatan di Sepanyol yang berjuang melawan pandemik COVID-19. NGO dikenali The Happy Little Donkey memberi perkhidmatan secara percuma. Peserta akan membawa keldai bersia-sia di hutan berdekatan di samping mengasihi haiwan berkenaan. Langkah itu dapat mengurangkan tekanan, diibaratkan mendapat preskripsi untuk penyakit stres. Ikan lumba-lumba merah jambu dilihat kembali di perairan Macau dan Hong Kong. Menurut ahli konservasi Naomi Brennan, haiwan itu muncul semula selepas kawasan berkenaan kini lengang daripada feri yang tidak beroperasi akibat pandemik COVID-19 sejak Februari. Ia kelihatan melompat-lompat di perairan yang dahulunya antara yang paling sibuk di dunia. Bagi peminat kumpulan Waze, nama penyanyi An bukanlah asing lagi. Ini kerana lagu seperti Seiras, Warkah Buat Kekasih, Abang Zaidi dan Kerendamu Suhaila pernah mempopularkan kumpulannya dahulu sehingga mengangkat mereka sebaris dengan kumpulan lain di era 90-an. Sekalipun dunia seni kini dibanjiri artis-artis baharu, An tidak mahu berhenti berkarya demi minatnya mendalam terhadap dunia seni suara. Belum waktunya bagi kumpulan Waze terkubur. Mereka kini tampil dengan lagu terbaru berjudul Seiras 2 yang bakal dilancarkan penghujung bulan ini. Okey, insya-Allah dalam bulan 10 ni single terbaru kumpulan Waze akan berada di pasaran. Lagu yang berjudul Seiras 2. Iaitu kesinambungan daripada lagu Seiras. Lagu ciptaan An sendiri dan Aidil Khalil itu ditulis sepenuhnya setelah 22 tahun lagu Seiras popular. Sejak diperkenal dalam dunia hiburan 2 tahun lalu, nampaknya tuah masih belum berpihak kepada penyanyi remaja Fia Julia. Mengakui ramai yang tidak mengenalinya. Walaupun lagu sering berkumandang di corong radio, Fia percaya rezeki itu luas. Fia nak jadi seorang penyanyi dan Fia memang nak menyanyi je. Fia tak nak lebih dari itu. And kalau boleh, Fia just nak Fia kekal lama dalam industri tanpa gosip-gosip yang pelik-pelik lah. Orang lebih mengenali lagu Perasaanku, Fia Julia, tapi orang tak tahu muka Fia Julia tu macam mana, siapa Fia Julia semua, berapa umur semua kan. Sebenarnya mula-mula tak adalah rasa down. Fia yakin rezeki Allah dah atur dah semua. Jadi Fia akan teruskan berusaha. Fia akan tetap mulakan macam mana Fia mula-mula masuk industri. Fia memang sebelum Fia masuk industri, Fia memang banyak buat cover lagu orang. Jadi lepas ni Fia akan teruskan benda tu untuk tunjukkan diri Fia.
Bercerita mengenai karier, pemilik nama sebenar Nur Syafiah Sejali itu mengaku ingin fokus mempromosi single baharu berjudul Penantian dan tidak mahu terburu-buru untuk menerima tawaran bidang lakonan walaupun sudah ada pihak produksi yang telah melamar dirinya. Ya, paparan itu menutup berita perdana. Jadikan mengimbas My Sejahtera sebagai kebiasaan untuk rekod kemasukan premis yang kita kunjungi. Juga amalkan cegah dari awal, amal norma baharu, patuhi SOP dan sentiasa pantau status kesihatan anda. Assalamualaikum. Salam sejahtera.